Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar tingkatan 4. Okay, pada hari ini cikgu akan sambung topik kita berkaitan dengan membandingkan kekuatan tulang yang padat dan juga tulang yang berongga. Okay, so hari ini kita nak bandingkan antara tulang vertebrata, vertebrata di mana ada tulang vertebrata yang padat dan ada tulang vertebrata yang berongga. So sekarang kita lihat, yang mana satu tulang vertebrata yang padat. Tulang vertebrata darat contohnya macam gajah, dia mempunyai tulang yang besar, padat dan juga kuat. So kenapa? Kerana keseluruhan berat badannya disokong oleh rangka dalam. So sesuailah dengan badannya. Badan dia besar, jadi tulangnya juga perlu berada dalam keadaan padat lah. Supaya dia dapat menyokong berat badannya. Berbanding dengan burung. Burung. So burung ini dia mempunyai tulang-tulang yang berongga dan membolehkannya untuk terbang. Kenapa? Sebenarnya ada sebab kenapa tulang-tulang burung ini berongga. Dan antara sebabnya untuk membolehkannya terbang. Sebenarnya ada penerangannya lagi tentang tulang-tulang yang berongga dan membolehkan dia terbang. Cikgu tak boleh nak cerita banyak sekarang. Kamu boleh search lah dalam internet. Semua kamu cari kenapa tulang-tulang burung ini berongga. Kita lihat kelebihannya. Kita lihat kelebihannya. Kelebihan tulang berongga ini. Yang pertama, ringan dan kuat. Kemudian membenarkan vertebrata bergerak dengan lebih cepat dan dia memerlukan kalsium fosforus yang kurang. Berkaitan dengan tulang yang berongga ni, kita tengok cikgu ada satu gambar nak tunjukkan perbandingan antara tulang yang berongga dengan tulang yang padat. Ni tulang yang berongga, nampak? Yang cikgu tunjuk ni. Yang ini ialah tulang yang padat. So ini ialah tulang bagi burung dan juga ini ialah tulang bagi vertebrata yang lain, macam contoh tadi ialah gajah. So burung ini kalau kamu lihat antara sebab ada cerita dia, kalau kamu tengok ada fakta-fakta dia. Antara kenapa tulang burung ini berongga ialah bila dia menarik nafas, dia boleh menyimpan udara di dalam tulang ini. Kenapa dia nak simpan udara dalam tulang ni? Cikgu nak kamu sendiri cari kenapa dia simpan udara dalam tulang-tulang dia yang berongga tu. So itu ialah sedikit gambaran ataupun gambar secara perbandingan secara bergambar bagi bagi tulang yang berongga dan juga tulang yang padat. So saya rasa tak susah sangat, so saya tak perlu bincangkan dengan lebih lama lagi. So sekarang cikgu nak pergi terus pada sistem sokongan dan faktor kestabilan haiwan. So sistem sokongan ni diperlukan kerana untuk membolehkan haiwan itu bergerak dengan lebih lancar dan cekap. Cikgu dah highlightkan dia lebih lancar dan juga lebih cekap. Dan kestabilan satu haiwan juga berbeza mengikut titik keseimbangan pada sistem sokongan haiwan tersebut. Maknanya setiap haiwan sistem sokongan dia tak sama, dan dia punya kestabilannya juga tak sama. Kestabilannya juga tak sama. Nanti kita akan bincangkan dengan lebih banyak lagi tentang kestabilan di sebelah bawah. Seterusnya kita lihat pusat graviti. Apa tu pusat graviti? Merujuk pada titik keseimbangan suatu sistem sokongan atau objek. Itu ialah pusat graviti. Dan apa itu titik keseimbangan? Titik keseimbangan pula ialah titik keseluruhan berat sistem sokongan atau objek itu bertindak untuk mengimbangi kedudukan sistem sokongan atau objek tersebut.
So itu ialah titik keseimbangan. Okey, so kat sini setiap haiwan mempunyai kedudukan pusat graviti yang berbeza. So dia mempunyai kedudukan pusat graviti yang berbeza. Okey. Jadi apabila secara umumnya kita lihat kat sini, pusat graviti yang rendah dia adalah lebih stabil. Sorry, warna je cikgu nak tukar tadi. Okey, pusat graviti haiwan yang rendah dia adalah lebih stabil. Jadi maksudnya haiwan yang mempunyai pusat graviti yang tinggi dia adalah kurang stabil lah. Dia kurang stabil. Okey, macam contohnya contohnya cikgu labelkan kat sini. Okey, zirafah ni dia punya apa tu, pusat gravitinya tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah? Untuk bagi zirafah, pusat gravitinya adalah tinggi. Pusat gravitinya adalah tinggi ke rendah? Pusat graviti bagi zirafah adalah tinggi. Okey, pusat gravitinya adalah tinggi. Jadi dia stabil ke kurang stabil? So zirafah pusat gravitinya tinggi. Jadi yang seterusnya, fakta seterusnya, bila dia pusat gravitinya tinggi, dia kurang stabil. Kurang stabil. Okey, so lihat seterusnya. Bagi buaya pula. Bagi buaya. Buaya ni pusat gravitinya rendah ke tinggi? Bagi buaya, pusat graviti bagi buaya adalah rendah. Dia rendah. Jadi bila pusat gravitinya rendah, jadi dia lebih stabil. So itu yang kita nak tengok, nak bandingkan antara pusat graviti kestabilan haiwan yang pusat gravitinya tinggi dan juga haiwan yang pusat gravitinya rendah. Okey. So kita lihat sebagai contoh, dia kata zirafah kurang stabil semasa berdiri kerana pusat graviti yang tinggi berbanding dengan kura-kura dan buaya yang stabil secara semula, jadi kerana mempunyai pusat graviti yang rendah. So dia bandingkan macam sebut tadilah, kita bandingkan. Okay, zirafah dia pusat graviti tinggi, jadi dia kurang stabil semasa dia berdiri. Okey, jadi bagi buaya pula pusat gravitinya rendah, jadi dia lebih stabil. Okey, so kura-kura pun sama. Kalau kita bandingkan, kura-kura pun dia lebih stabil. Okey, so itu ialah tentang pusat graviti. Okey, faktor yang mempengaruhi kestabilan. Faktor yang mempengaruhi kestabilan. Apakah itu kestabilan? Kestabilan ialah kebolehan sesuatu objek mengekalkan kedudukan asalnya. Kestabilan ialah kebolehan sesuatu objek mengekalkan kedudukan asalnya. So ada dua faktor yang mempengaruhi kestabilan. So faktor yang pertama ialah pusat graviti. Yang kedua ialah luas tapak. Ni kita dah tengok tadi ke atas kan sedikit tentang pusat graviti. Jadi maknanya haiwan yang tinggi pusat gravitinya, pusat gravitinya pun tinggi. Haiwan yang rendah, pusat gravitinya juga rendah. Tapi haiwan yang tinggi dia kurang stabil, haiwan yang rendah dia lebih stabil. Alright, ni dia bincangkan. Pusat graviti yang pertama sekali kita bincangkan tentang faktor yang pertama, iaitu tentang pusat graviti. Cikgu dah cakap tadi sedikit. Pusat graviti yang tinggi kurang stabil berbanding objek yang mempunyai pusat graviti yang rendah. Ni cikgu dah cerita di atas. So kalau dia tinggi, pusat graviti tinggi, dia kurang stabil. Kalau pusat gravitinya rendah, dia lebih stabil. Sekarang kita pergi yang kedua, luas tapak. Objek yang luas tapaknya lebih besar
luas tapak yang besar dia lebih stabil. Kalau luas tapaknya kecil, dia kurang stabil. So kat sini daripada segi luas tapak. So faktor yang mempengaruhi kestabilan ni dua ni lah. Yang pertama pusat graviti dan juga luas tapak. Okey, so sekarang kita lihat. Kita lihat gambar di bawah. Okey, gambar kat bawah ni menunjukkan secara, digambarkan secara visual visual tentang faktor yang mempengaruhi kestabilan suatu objek. Yang pertama sekali ialah tentang pusat graviti. So kita lihat kat sini. Kalau kita lihat P ini, okey, dia lebih daripada segi ketinggian dia rendah. Okey, yang ini dia lebih tinggi. Okey. Jadi, okey, kalau kita tengok kat sini, bila dia rendah, pusat gravitinya juga rendah. Okey. Dan juga bagi objek yang tinggi, pusat gravitinya tinggi. Macam yang kita dah bincang di atas, pusat graviti yang rendah dia adalah lebih stabil. Dia yang rendah ni, pusat graviti yang rendah ni dia lebih stabil. Kalau pusat gravitinya tinggi, dia kurang stabil. Yang ni kita dah bincangkan dah 2 kali, 3 kali dah kita bincangkan tentang pusat graviti. Okay, sekali lagi cikgu bagi tahu. Kita bayangkan ni haiwan lah. Haiwan ni dia rendah, so pusat gravitinya pun rendah. Jadi dia stabil, lebih stabil. Yang ini haiwan ni lebih tinggi, pusat gravitinya juga tinggi. Okey, jadi dia kurang stabil. Sebab tu dia kata P lebih, dia kata P lebih stabil daripada Q. P lebih stabil. Salah warna. Okey, dia kata P adalah lebih stabil daripada Q. Itu ialah tentang pusat graviti. Okey, kita teruskan dengan luas tapak. Okey, ini objek ni sama, ketinggiannya pun sama, tapi apa yang berbeza di sini ialah daripada segi keluasan tapaknya. Yang ni luas tapaknya lebih besar, yang ini luas tapaknya lebih kecil ataupun kecil lah. Jadi bila luas tapaknya besar dia lebih stabil. Luas tapak kecil dia kurang stabil. Okey, luas tapak besar dia lebih stabil, luas tapaknya kecil dia kurang stabil. Jadi kat situ sebab tu dia kata kat sini R lebih stabil daripada S. R lebih stabil daripada S. Sebab luas tapak bagi R adalah lebih besar daripada luas tapak bagi S. Itu ialah faktor yang kedua. Okey, sekarang kita lihat ada haiwan yang dia bermasalah. Contohnya kat sini kita tengok zirafah. Okey, zirafah ni dia tinggi, so dia agak bermasalah daripada segi kestabilannya. Okey, jadi macam mana zirafah ni nak minum? Macam mana zirafah ni nak minum? Kalau dia berdiri macam biasa, dia susah nak minum. Kemungkinan dia akan terjatuh ataupun terguling. Jadi kat sini contoh. Okey, zirafah dia kalau kita ada gambar zirafah yang biasa. Okey, sini ada kita boleh tengok ni dia. Kalau kita tengok ini luas tapak zirafah ni tadi. Okey, luas tapak zirafah ni kat sini. Dia kecil kan, luas tapak dia kecil kan. Okey, jadi apabila zirafah ni nak minum, kamu lihat dia telah mengangkang, dia telah kangkangkan kaki dia ataupun fungsi dia ni ialah zirafah ini telah membesarkan luas tapaknya. Dia membesarkan luas tapaknya. Kenapa? Sebab dia tinggi kan. Jadi dia terpaksa menambahkan zirafah dia menambahkan luas tapak sistem sokongannya dengan mengangkangkan kakinya. Macam cikgu cakap tadi, cikgu dah sebut tadi sebenarnya kan. Zirafah dia mengangkang kakinya, kangkangkan kaki untuk luaskan tapak sistem sokongan. Okey, supaya dia mudah untuk minum. Okey. Apabila dia luaskan luas tapak sistem sokongannya tu,
apa yang berlaku di sini ialah sebenarnya zirafah ini dia telah merendahkan pusat gravitinya. So zirafah ini dia telah merendahkan pusat gravitinya supaya dia tidak mudah tumbang. So kat situ apa yang zirafah buat supaya dia boleh minum dan tidak tumbang. Okey, itu ialah macam mana dia nak selesaikan, zirafah nak selesaikan masalah dia. Kan susah kan kalau nak minum sebab dia tinggi kan. Okey. Jadi, ini contoh yang kedua. Okey, kita ada kangaroo. So kangaroo ini pun sama. Kangaroo dia melompat dan berdiri menggunakan dua kaki belakang dia saja. Ni, dua kaki belakang dia ni. Okey. Jadi dia tak gunakan kaki depan dia untuk berdiri. Jadi kat sini kalau kita tengok dia hanya guna dua kaki kan. Jadi dia sangat mudah salah pen. Dia sangat mudah untuk tumbang. Okey, mudah untuk tumbang ketika dia tidak bergerak. Okey, jadi macam mana dia nak seimbangkan diri dia, macam nak stabilkan diri dia? Maka kangaroo tadi telah menggunakan ekornya sebagai sistem sokongan, kan? So kiranya macam ekor ini dia sebagai tongkat, sebagai tongkat, dan dia menambahkan luas tapak. Kalau zirafah tadi dia gunakan keempat-empat kakinya kan, dia kangkang kaki dia, besarkan luas tapaknya. Jadi kangaroo pula dia tak buat macam tu. Nanti kalau dia guna juga kaki depan dia, nanti tergolek pula anak dia kat dalam ni kan, terkeluar pula anak dia. Jadi apa yang kangaroo buat ialah dia menggunakan ekornya. Jadi kat sini dia akan jadi lebih stabil untuk berdiri. Okay? So itu ialah macam mana zirafah dan juga kangaroo menyelesaikan masalah kestabilannya. Okey, so itu saja untuk hari ini. Jadi cikgu nak kamu semua selesaikan latihan dalam buku kerja muka surat 62. Okey, so cikgu harap semua dapat buat kerja muka surat 62. Satu muka surat. Setiap kali kelas cikgu hanya bagi satu muka surat. Cikgu harap kamu semua dapat selesaikan. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat belajar.